you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم ورسولهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وإلى بالأخلاق الحسنة وحب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. Dihormati Bapak Musi dan semua anggota kuasa Masjid Al-Rahimah, seterusnya muslim-muslimat hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Bila hubungan sama-sama kita membaca ayat-ayat syukuran kepada Allah Ta'ala, berada limpah rahmat dan hidayah kepada Allah Ta'ala pada malam ini. Masih dapat hadir ke masjid ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah
Dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memberi kita untuk berada dalam satu madrasah ini yang sangat besar pada kita. Jadi hari ini semua, InsyaAllah pada hari ini ada akan berdiskusikan sebuah buku dalam tulisan ini. Buku yang bertajuk Ensiklopedia Bid'ah. Ensiklopedia Bid'ah. Jadi tujuan anda tulis buku ini adalah bertujuan untuk merungkai persoalan bid'ah yang menjadi persisihan antara pertelingkahan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang dibawa semua sebenarnya isu bid'ah ini merupakan suatu isu yang telah lama dibahas oleh para ulama. Bukan hanya menjadi perdebatan atau pembahasan di zaman kita sekarang, tapi telah berlaku perdebatan atau bercakap pendapat di kalangan ulama sejak 1000 tahun yang lampau. Jadi yang dibawa semua buku Ensiklopedia Bid'ah ini ada tulis waktu masa dibuat 3 tahun. Jadi waktu masa yang lama ada buku ini merupakan suatu buku yang berbentuk hujah, berbentuk hujahan berdalilkan maka memerlukan penelitian. Jadi alhamdulillah dari izin Allah Ta'ala maka buku yang buku ini kurang dari 100 halaman ini terpercaya disiapkan. Jadi untuk menguraikan sebuah buku ini dapat tak sempat, ada limitan sebanyak 7 suku 70 pendek, iaitu ada bahasa buku dalam 40 minit. Jadi insyaAllah ada akan cerita sinopsis, iaitu isi penting dalam buku ini sebagai gambaran sebenar apa yang terdapat dalam buku ini. Jadi yang dibawa semua sebenarnya isu bid'ah ini titik tolaknya adalah bermula daripada hakikat. Bermula daripada hakikat adakah bid'ah itu ada yang hasanah dan dhalalah, atau bid'ah itu tidak ada hasanah, tidak ada dhalalah, semuanya. Ataupun bid'ah ini tidak ada hasanah, semuanya dhalalah. Jadi ada ulama menyatakan bahawa bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah. Satu ulama lain kata bid'ah ini tidak ada hasanah, semuanya dhalalah. Itu saja. Jadi bagi ulama yang menyatakan bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah, dia boleh menerima amalan seperti baca Yasin dan Quran, amalan seperti buat tahlil arwah, buat tahlil arwah, baca Quran di kubur, baca takbir dan sebagainya. Itu bagi ulama yang menerima pendapat bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah. Tapi bagi ulama yang menolak wujud bid'ah hasanah, yang menyatakan bahawa sebuah bid'ah itu sesat dan menyesatkan, dia tak boleh terima. Dia tahlil arwah dia tak boleh terima, keduri arwah dia tak boleh terima, baca Yasin dan Quran dia tak boleh terima. Itu saja isu. Okey. Jadi pada pagi ini anda akan bawa hal ini semua untuk mengetahui siapakah yang berpendapat bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah, dan siapakah ulama yang menyatakan bahawa bid'ah itu tidak ada hasanah, semuanya dhalalah. Jadi untuk mengetahui hal ini semua, ramai di kalangan kita yang tidak tahu, yang confused. Ramai di kalangan kita tidak mengetahui bahawa di antara ulama yang mula-mula berpendapat bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah ialah Imam Asy-Syafi'i kita sendiri. Di kebanyakan kita tengok ustaz-ustaz kita tidak highlight Imam Syafi'i kita sendiri yang berpendapat bahawa bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah, berdasarkan kepada tulisan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, berdasarkan kepada riwayat daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani dan juga riwayat daripada Ibn Al-Baihaqi. Imam Syafi'i menyatakan bahawa al-bid'ah bid'atan mahmudatu wa makruh. Imam Syafi'i menyatakan bahawa bid'ah itu ada yang dipuji dan ada yang
Jadi kita panggil hasanah, bid'ah hasanah. Dan yang ketiga kita panggil bid'ah dhalalah, yang sesat lagi besar. Okey, siapa dia Imam Syafi'i? Imam Syafi'i merupakan pengasas mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama salaf, bukan ulama khalaf. Imam Syafi'i ini. Sebab apa kita katakan Imam Syafi'i itu ulama salaf? Kerana Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Kita belajar ilmu tauhid, golongan salaf, golongan as-salafus salih ataupun ulama salaf ini ialah mereka yang hidup dalam lingkungan 300 tahun selepas wafat Rasulullah. Jadi kita panggil golongan salaf ataupun ulama salaf. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang berbunyi, khairukum bara'an wa bara'a bara'ani wa bara'a bara'a bara'ani. Rasulullah menyatakan bahawa orang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang pernah jumpa, yang pernah lihat aku. Kita panggil sahabat Rasul. Golongan kedua, wa bara'a bara'ani, dia tak pernah jumpa aku tapi dia pernah jumpa sahabat. Kita panggil tabi'in. Dan golongan ketiga, wa bara'a bara'a bara'ani, dia tak pernah jumpa aku, dia tak pernah jumpa sahabat aku tapi dia pernah jumpa golongan at-tabi'in yang pernah jumpa sahabat. Kita panggil tabi'in. Ketiga-tiga golongan adalah kita panggil as-salafus salih. Jadi as-salafus salih merupakan kombinasi tiga golongan, iaitu golongan sahabat, golongan at-tabi'in, golongan tabi'at tabi'in, berdasarkan kepada hadis yang anda baca tadi. Dan golongan inilah merupakan golongan yang telah mendapat pengikirapan daripada Rasulullah, merupakan sebaik-baik umat. Dia sudut ilmu dia sudut ibadah dia, kezuhudan dia, kewarakan dia, akhlaknya memang tak boleh lawan dari Rasulullah. Biasa orang pun kita tengok sebagai contoh Imam Abu Hanifah, disebut dalam kitab-kitab Imam Abu Hanifah di alim Rasulullah. Solat subuh menggunakan wudu isyak 40 tahun. Bukan saja Imam Abu Hanifah biasa, as-salafus salih. Kalau kita baca kitab Abu Fattah, Syekh Abu Fattah Abu Buddah yang bertajuk Safhatul Sabril Ulama, yang menceritakan mengenai kesabaran ulama dalam berwujud pengetahuan. Dalam buku tersebut dia sebut bukan saja kepada Abu Hanifah yang buat macam tu, biasa orang berdua. Kita tengok sebagai contoh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, seorang ulama sufi yang masyhur, dapat Ibn Katib As-Sufi, dia baca Quran 4 kali khatam tiap-tiap hari di Rasulullah. 100 juz tiap-tiap hari. Kita dengar bagaimana Sa'id bin Musayyib, sebagaimana Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Siyar Ma'lam bin Walad, dia sebut Sa'id bin Musayyib pernah menyatakan bahawa aku bila dikumandangkan azan, aku tak pernah menjawab azan bersama-sama dengan keluarga. Aku bila jawab azan, bila orang azan, aku dah ada dari masjid. Bila aku buat benda ni semenjak 40 tahun yang lampau. Itu dah cerita kehebatan ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salaf. Kita tengok dari segi mereka belajar ilmu. Kita ambil contoh Imam Ibn Baddah, Syekh Abu Fattah Abu Buddah menceritakan bagaimana Imam Ibn Baddah mengembara mencari ilmu daripada umur 20 tahun sampai umur 65 tahun. 45 tahun mengembara cari ilmu, tak balik-balik, tak tahu. Bila balik dia bawa, bila balik dia telah bawa 40. Bila dia balik ke kampung dia, catatan yang dia terima daripada tutor gurunya telah dibawa oleh 40 ekor unta di Rasul. Jadi Imam Ibn Baddah belajar bila 1,700 orang guru dalam masa 45 tahun. Bagaimana dia sebut Imam Baqi bin Makhlad, ulama bermazhab Hambali, tinggal di Spanyol di Moskow. Daripada Spanyol dia sanggup jalan kaki ibu-ibu kilometer bagi belajar di Mekah, di Madinah. Jalan kaki pergi ke Basrah, jalan kaki pergi ke Baghdad. Biasa ulama-ulama as-salafus salih ni belajar 40 tahun, 30 tahun, 1,000 orang tunggu, 1,500 orang tunggu, 800 orang tunggu. Biasa di Moskow, Imam Malik 1,000 orang tunggu. Biasa orang belajar dengan guru yang mursyid, dapat salat juga. Orang kita sekarang dari Moskow nak belajar dengan seorang guru mursyid pun susah. Kita tengok contoh guru kita bukan pondok ada di Moskow. Contoh guru kita bukan pondok tu belajar 100 orang tu guru yang mursyid.
80 orang tu dunia mursyid dapat sanad yang bersama-sama Rasulullah pula. Tapi orang kita sama sekali dia belajar di mesti dapat bini yang dia semua. Tak cari suara guru mursyid upaya tapi kritik ulama-ulama itu dah tak boleh lawan dia semua. Contohlah. Jadi nak cerita di bawah semua, itulah gambar ulama as-salafus salih. Yang salah seorang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan ulama salah kenapa? Kerana Imam Syafi'i lahir pada tahun 120 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Okey, bila Imam Syafi'i menyatakan bahawa bid'ah itu ada yang dikeji, ada yang dikeji. Maknanya faham yang kita ada di selama ini, yang kita waris dari guru-guru kita yang menyatakan bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah, merupakan pahaman ulama salaf, bukan pahaman ulama khalaf. Yang kita ada di selama ini, merupakan pahaman ulama salaf. Ini yang terbaik. Yang Arab Saudi pakai, yang dia terima bid'ah hasanahnya. Ini merupakan pahaman ulama khalaf. Siapa yang menolak penggunaan bid'ah hasanah? Yang menolak penggunaan bid'ah hasanah ialah Ibn Ash-Shatibi. Ibn Ash-Shatibi itu ulama ke-27 hari ini semua. Menulis sebuah buku yang bertajuk Al-Intisar, di mana dalam buku tersebut dia menolak penggunaan bid'ah hasanah. Pengalaman anda mungkin dia lagi semua. Tidak ada ulama yang menyangkut pandangan Ibn Syafi'i. Tidak ada ulama yang memberi pengertian bid'ah berbeza dengan Ibn Syafi'i, melainkan Ibn Ash-Shatibi. Sebelum daripada munculnya Ibn Syafi'i, ulama-ulama sebelum daripada kemunculan Ibn Ash-Shatibi, semua yang memberi pendapat mengenai bid'ah ini lebih kurang dengan Ibn Ash-Shatibi. Jadi kita heran bagaimana orang Arab Saudi ini dia mempertahankan pahaman ulama khalaf dalam masalah bid'ah. Dia tidak mempertahankan pandangan Imam Syafi'i yang dipelak dalam masalah akidah dia ikut salah. Betul tauhid orang dia tauhid ulama salah. Masalah fiqh dia ikut salah sebab apa dalam masalah bid'ah. Tak mahu ikut ulama salah, tak mahu ikut Imam Syafi'i. Di sini kita kena faham dia bawa terkeliru. Kita kena buka betul. Jadi kita kena masuk dalam kepala kita, sebab dalam hati kita bahawa ulama yang mula-mula sekali menyatakan bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah ialah Ibn Ash-Shatibi kita sendiri. Dan ini merupakan pahaman paling selamat. Kenapa? Kerana ini merupakan pahaman ulama salaf. Dalam buku dia semua ada sebut, ada sebut pandangan-pandangan ulama lain yang muncul selepas Ibn Syafi'i. Di antaranya ialah Ibn Izzuddin Ibn Abdis Salam, ulama guru keempat, ulama masyhur yang diberi gelar sebagai Sultanul Ulama. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, beliau telah memperincikan pandangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia kata bid'ah itu ada yang dipuji, ada yang dikeji, dia tidak perincikan. Tapi bila munculnya Ibn Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia memperincikan pandangan Imam Syafi'i. Dia kata bid'ah terbahagi pada 5 bahagian. Apa dia? Bid'ah wajib, bid'ah solat, bid'ah harus, bid'ah haram, bid'ah batal. Bid'ah wajib, bid'ah solat, bid'ah harus ini termasuk dalam kategori bid'ah yang dipuji. Sementara bid'ah haram dan bid'ah batal termasuk dalam kategori bid'ah yang dikeji. Dan pandangan Ibn Izzuddin Ibn Abdis Salam telah disokong oleh anak buah beliau yang adalah Ibn Abu Syamah. Ibn Abu Syamah ini pernah menjadi mudir pengetua di Darul Hadis Al-Ashrafiyah Damsyik Syria. Darul Hadis Al-Ashrafiyah ini kalau zaman kita sekarang seolah-olah macam Universiti Al-Azhar. Pernah menjadi Syekh Darul Hadis Al-Ashrafiyah, mudir. Di mana Ibn Abu Syamah itu dalam kitabnya mengenai bid'ah berjongkok pandangan Ibn Izzuddin Ibn Abdis Salam, membahagikan bid'ah pada 5 bahagian. Dan begitulah anak murid kepada Ibn Abu Syamah. Siapa dia? Ibn Ad-Dawawi. Ibn Ad-Dawawi merupakan ulama masyhur, menjadi rujukan semua mazhab, bukan saja mazhab kita, mazhab lain pun banyak merujuk kepada pandangan Ibn Ad-Dawawi. Ibn Ad-Dawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughah, dan dalam kitabnya Syarah Muslim telah membahagikan bid'ah pada 5 bahagian itu. Dan dalam buku dia lagi Osman masukkan 20 pandangan ulama terkemuka yang menjadi rujukan sepanjang zaman, yang menjadi rujukan dunia Islam. Ada masukkan 20 tokoh ulama terkemuka yang semuanya berpendapat bahawa bid'ah itu ada hasanah, ada dhalalah.
Di antaranya ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam kitab Fathul Bari yang merupakan Amirul Mukminin fil Hadis, yang mendapat gelaran sebagai presiden dari ilmu hadis. Jadi ulama hadis sendiri menerima bahawa bid'ah itu ada hasanah, ada walalah. Bid'ah sampai pada 5 bahagian. Jadi kita kena faham. Imam Ibnu Abdul Bari, Imam Abdul Rahman Al-Mubarakpuri, Imam Al-Khattabi, Imam As-Salah Al-Isri, Imam Ash-Shawkani, Al-Syekh Al-Mula Al-Qari, Imam Al-Laqnawi. Ada masuk 20 tokoh-tokoh ulama terkemuka yang menyokong kunjungan bid'ah hasanah dan walalah. Yang kita semua kena faham. Jadi ada ulama ni, ulama yang mula-mula memberi pengertian mengenai bid'ah berbeza dengan ulama-ulama lain ialah Imam Asy-Syatibi. Kita boleh tengok nanti bosku. Imam Asy-Syatibi lah salah satunya ulama yang memberi pengertian bid'ah berbeza dengan ulama-ulama sebelumnya yang berbeza dengan Imam Asy-Syatibi. Jadi kita kena faham betul ini bosku. Jangan kita terkeliru. Muslim hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada apa kehendaki Imam Syafi'i? Apa kehendaki Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang menyokong pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Atau dengan kata lain, pada kehendaki bahawa bukan semua bid'ah itu tak boleh kita nak amal. Banyak orang Arab Saudi dia berujar, ni Rasulullah tak buat. Bila Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Tak betul macam tu. Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang menyokong pada Imam Syafi'i menyatakan bahawa bukan semua benda baru. Yang Rasulullah tak pernah buat, tak boleh kita buat. Tengok reason tu macam mana, alasan tu macam mana. Kalau alasan tu baik, walaupun Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Itu bagi ulama yang boleh buat kunjungan bid'ah hasanah dan walalah. Okey, dari Imam Syafi'i yang dibawa semua ada sebut dalam buku adat 30 dalil. 30 dalil yang kuat hadis-hadis yang dibawa semua, hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis dhaif, sebagai penyokong pandangan Imam Syafi'i. Okey, kita ambil bukti yang pertama. Jadi yang pertama yang menunjukkan bahawa benda baru ni kalau alasannya baik boleh kita buat, yang walaupun Rasulullah tak buat. Bid'ah ni walaupun Rasulullah tak buat, kalau alasannya bagus, alasannya bersama, maka kita boleh buat. Hadis yang disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang berbunyi kana rajulun minal ansar yaqum fi Masjid Quba. Suatu masa ada seorang sahabat daripada golongan Ansar telah dilantik menjadi imam di Masjid Quba. Bila sebut kata sahabat Ansar dan semua maknanya dia ni berasal daripada Madinah. Kalau sahabat Muhajirin berasal daripada Mekah. Ada seorang sahabat Ansar telah dilantik menjadi imam di Masjid Quba. Sahabat ni bila dia jadi imam di Masjid Quba, dalam konteks solat, dua orang yang baca jaring. Di antara sembahyang subuh, sembahyang isyak, sembahyang maghrib. Jadi sahabat ni bila dia jadi imam, dia baca jaring. Solat yang baca jaring. Dia telah melakukan 40 bid'ah ketika mana imam di solat tersebut yang Rasulullah tak pernah buat. Berarti tercuri di bawah. Jadi sahabat Ansar kita ambil contoh solat isyak. Bila dia jadi imam solat isyak, bid'ah pertama yang dilakukan dalam setiap rakaat dia baca jaring. Rakaat pertama dia baca jaring, rakaat kedua dia baca jaring, rakaat ketiga baca jaring, rakaat keempat baca jaring. Mana kita letak peace dalam negara kita, luar negara, sepanjang kita hidup, seorang imam yang dilantik ni, bila dia jadi imam, dia baca dalam setiap rakaat jaring. Dah dengar ni semua? Tak ada semua. Orang baca jaring rakaat pertama, rakaat kedua ya. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, dia baca jaring rakaat pertama, rakaat kedua saja. Tapi sahabat dia ni, sahabat Ansar ni, bila dia jadi imam salat isyak, dia telah baca jaring dalam 4 rakaat. Dia berbeza. Kalau berlaku sama kita ni bosku, pagi berita sidang harian lah, putusan Malaysia ke berita harian, kalau masjid Ar-Rahimah buat macam ni, riuh sebuah negara bosku. Salah satu itu bid'ah yang pertama yang Rasul tak pernah buat, yang telah dilakukan oleh sahabat Ansar. Bid'ah yang kedua ini dia buat bosku, dalam setiap rakaat lepas dia baca Al-Fatihah dia baca surah.
Rakaat pertama lepas Al-Fatihah dibaca surah. Rakaat kedua lepas Al-Fatihah dibaca surah lagi. Rakaat ketiga lepas Al-Fatihah dibaca surah lagi. Rakaat keempat lepas Al-Fatihah dibaca surah lagi. Bukan bid'ah macam tu. Bercanggah dengan Rasulullah. Bid'ah yang tinggal di posko. Setiap rakaat dibaca Allah. Dijajari. Lepas Al-Fatihah dibaca Allah. Rakaat pertama, rakaat kedua lepas Al-Fatihah dibaca Allah lagi. Rakaat ketiga lepas Al-Fatihah dibaca Allah lagi. Rakaat keempat lepas Al-Fatihah dibaca Allah lagi. Dijajari dari di posko. Dan bid'ah yang keempat di posko. Lepas Allah ditambah satu surah baru. Maknanya setiap rakaat dibaca 3 surah. Rakaat pertama Al-Fatihah, lepas tu Allah, selepas tu dibaca ditambah satu surah baru. Rakaat kedua macam tu juga. Al-Fatihah, Allah, surah baru. Rakaat ketiga lepas Al-Fatihah dibaca Allah, dibaca pula surah baru. Rakaat keempat macam tu juga, dibaca 3 surah macam tadi juga. Semua rakaat macam tu. Bagaimana? Cuba Ali menggambarkan bagaimana kalau ada bagi solat Isyak, ada cerita kepada Ali semua. Suruh ada jadi imam. Ada jadi imam, ada baca dari 4 perkara. Ada buat baca sahabat tadi. Apa dia buat buat? Kalau ada cerita, semua berbarokah lah rasa. Semua bising. Jadi sahabat Ansar ni, bila dia jadi imam solat Isyak, dia buat perkara macam ni. Bakul selepas solat, sahabat-sahabat kritik dia. Memang kalau ada jadi imam, buat kritik. Kalau tak cerita. Sahabat-sahabat di belakang kata, apa kamu ni? Kamu buat benda yang Rasul tak pernah buat. Bid'ah. Macam tu kan lebih kurang. Jadi sahabat ni debes. Debes macam mana? Walaupun kali Osborne, bila orang tanya dia apa alasan kamu, dia tak menjawab. Dia tak beri alasan. Dia jawab macam mana? Dia kata kalau kamu tak mahu ikut cara aku ni, tak mahu ikut istilah aku ni, kamu cari timbal lain. No problem. Aku tak ada masalah. Kalau kamu tak suka dengan cara aku ni, kamu cari timbal lain, lantik timbal lain. Aku tidak ada apa-apa masalah. Jadi disebut dalam hadis Bukhari. Oleh kerana dia adalah afdalun, merupakan sahabat paling afdal diubah pada masa itu. Maka sahabat ikut dia, ikut juga dia, ikut ijtihad dia. Akhirnya satu masa Rasulullah bersampailah di rumah. Bila Rasulullah sampai di rumah, maka sahabat-sahabat pergi jumpa Rasulullah. Cepat-cepat pergi jumpa Rasulullah. Cerita kepada Rasulullah, imam kami dan Rasulullah, apalah bila dia imam, dia telah melakukan 4 benda yang kamu tak pernah buat, wahai Rasulullah. Bila kami tanya alasan dia tak bagi alasan. Dia debek oleh Rasulullah. Dia juga macam tu. Rasulullah katakan, okey, pagi dia baik sini. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari. Dia kata, aku bersiasat, siapa nama lelaki? Aku siasat tak jumpa nama dia, tak diketahui. Tak diketahui. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, disembunyikan nama dia. Bila Rasulullah panggil dia, Rasulullah bertanya lelaki tersebut. Disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara soalan yang ditanya oleh Rasulullah kepada lelaki tersebut ialah, sebab apakah kamu? Jadi sebut dalam hadis Imam Bukhari. Rasulullah tanya dia, sebab apakah kamu ni? Dalam setiap kamu baca Qul Allah menjajari pula tu, benda ni memang tak pernah buat. Apa alasan kamu ikut? Kamu buat benda-benda yang aku tak pernah buat. Jadi kata dia, wahai Rasulullah, bebaslah Rasulullah. Apa yang kamu buat ni kamu tak buat. Baca Qul Allah tiap-tiap kali memang kamu tak buat. Tapi aku buat juga, wahai Rasulullah, sebab ini wahai buat. Sebab aku menyintai suratul Ikhlas. Sebab suratul Ikhlas ini berceritakan mengenai keagungan Allah Ta'ala. Keagungan zat Allah Ta'ala. Sifat keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang esa. Allah Ta'ala merupakan Tuhan segala, tempat Tuhan segala makhluk meminta, tak berada dan tidak diperadakan. Jadi bila aku baca suratul Ikhlas ni, aku jadi yakin, aku bertambah yakin iman aku, makin bertambah aku happy, aku rasa nambah, rasa tenang. Jadi walaupun kamu tak buat ya Rasulullah, tapi oleh kerana suratul Ikhlas ni memberi sesuatu yang menyedarkan hati aku, yang menggembirakan hati aku. Walaupun kamu tak buat, aku buat juga wahai Rasulullah. Itulah alasan aku. Jadi oleh kerana alasan yang bersabah dengan Rasulullah, ya walaupun Rasulullah tak buat, walaupun Rasulullah tak buat, tapi oleh kerana alasan yang bersabah, maka Rasulullah telah memperakui. Bukan saja Rasulullah memperakui dia, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah beritahu lelaki tersebut
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rasulullah kata kecintaan kamu kepada suratul Ikhlas telah menyebabkan Allah Ta'ala menjadikan syurga untuk kamu. Tengok, dia Rasulullah tak pernah buat ni. Baca Allah tiap ada ayat Rasulullah tak pernah buat, tapi oleh kerana riza dia munasabah, alasan dia munasabah, walaupun itu benda itu benda bid'ah, tapi Rasulullah memperakui dia, bahkan Allah Ta'ala jadi syurga pula berdasar kepada dalil ini. Dan ulama kata bukan semua benda baru tak boleh kita nak buat. Tengok alasan tu baca pada riza tu, baca pada kalau riza yang munasabah, alasan yang munasabah, walaupun Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Contohnya sahabat ni confirm dengan Rasulullah. Itu satu dalil. Dalil yang kedua oleh Rasulullah. Dalil yang kedua ini telah disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Berdasar kepada riwayat daripada Ibnu Munzir kepada Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, awal man yakhutub qabla as-salat, ay qabla salat al-Eid, Uthman radhiyallahu anhu. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya khalifah ataupun sesungguhnya sahabat yang mula-mula sekali bila hari raya dia baca khutbah dahulu, lepas tu baru solat hari raya ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ada riwayat sebut bukan saja Sayyidina Uthman, ada riwayat sahih yang lain. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada riwayat sahih yang lain menyatakan bahawa orang yang mula-mula sekali, sahabat yang mula-mula sekali, khalifah yang mula-mula sekali, bila hari raya dia baca khutbah dahulu, lepas tu baru solat hari raya ialah Sayyidina Umar. Ada riwayat sahih lain kata Muawiyah juga pernah melakukan bila hari raya dia baca khutbah dahulu, lepas tu baru dia solat hari raya. Kemudian diikuti oleh gabdo-gabdo, menteri besar yang bekerja di bawah perintah Muawiyah, di antara yang Tariq, di antara yang Ziyad. Mereka bila hari raya mereka baca khutbah dahulu, lepas tu baru solat hari raya. Mana kita pernah lihat kisah macam dia dengan Rasulullah? Bukan saja bila di hormat sosial lagi. Pada kita dengar kisah Rasulullah dibaca khutbah dahulu. Pernah dengar Rasulullah, pernah berlaku di negara kita. Di Mesir ada belajar Mesir 4 tahun di Rasulullah. Ada di Sabah, sezaman ada usaha-usaha. Dia usaha sejaman, sezaman dengan Rasulullah. Mana kita pernah dengar kisah? Ada belajar Mesir 4 tahun, Mesir amalkan 4 mazhab. Ada tak pernah dengar kisah bila hari raya orang baca khutbah dulu, imam yang dilantik baca khutbah dulu, tak ada di Rasulullah. Tapi ini telah dibuat oleh Sayyidina Umar, dibuat oleh Sayyidina Uthman, dibuat oleh Muawiyah, menteri-menteri besar yang bekerja di bawah perintah Muawiyah. Kita nak kata macam mana? Ini memang beda. Jadi bila Sayyidina Uthman buat, dia baca, kata sahabat kritik dia. Sahabat kata apa kalau kamu Sayyidina Uthman ni? Rasulullah tak pernah buat, dia baca khutbah dahulu. Baca khutbah dahulu solat Jumaat. Tapi sahabat dia sanggup buat, dia baca khutbah dahulu, lepas tu baru dia solat lagi. Tak ada satu hadis pun cerita di Rasulullah, ada baca ribu hadis. Tak ada hadis cerita, satu hadis pun tak ada yang cerita Rasulullah di wilayah raya dia baca khutbah dahulu, tak ada di Rasulullah. Dia baca, Rasulullah baca khutbah dahulu di hari Jumaat saja. Tapi baca mana sahabat Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar boleh baca khutbah dahulu, lepas tu baru solat hari raya. Dia memang beda apa. Kalau kita buat macam tu di hari raya haji juga, Masjid Ar-Rahimah buat macam mana? Visi-visi seluruh negara di Bosman. Tapi masalah buat. Orang pun tanya Sayyidina Uthman, apa alasan kamu Sayyidina Uthman? Kamu baca khutbah dahulu, lepas tu kamu baru kamu solat hari raya. Ini Rasulullah tak pernah buat ni, wahai Sayyidina Uthman. Memanglah dia buat benda pelik. Dia pakai sahabat-sahabat besar kritik dia. Tanya apa alasan kamu Sayyidina Uthman? Kata Sayyidina Uthman, dia kata, memang Rasulullah tak pernah buat, tapi kamu pernah tahu sahabat Rasulullah dulu orang Islam tak ramai. Sahabat aku sekarang ribu-ribu, umat Islam dah ribu-ribu, puluhan ribu. Okey, cuba kamu bayangkan kalau kita isytihar solat hari raya Aidilfitri, kita nak solat pukul 9 pagi. Maka dia tak ikut semua. Hari raya Aidilfitri kita solat, sunat kita solat lewat. Sebab apa? Sebab ada penipuan kepada orang keluar zakat. Tak ada masa paling apa keluar zakat lepas solat subuh pagi raya, sehinggalah solat hari raya itu masa paling afdal keluar zakat. Jangan solat cepat itu semua. Tapi kalau hari raya Kurban, sunat kita solat cepat. Kalau di Mesir di Moskow, lepas solat subuh mereka tak balik orang Arab. Lepas solat subuh mereka zikir, takbir apa semua. Bila masuk waktu duha terus mereka solat hari raya di Moskow. Itu budaya orang Arab di Mesir.
Sebab apa? Sebab hari raya kurban ni kita nak kurban sunat, kita solat dengan cepat. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, sunat kita lewatkan sikit. Sebab apa? Sebab nak beri peluang supaya orang keluar zakat. Jadi kata Saudara Usman, kalau kita ijtihad solat hari raya kita nak buat pukul 9 pagi, maka sudah pasti standard dia 8.30 orang akan keluar daripada rumah. Semua pukul 8.30 semua akan keluar daripada rumah. Cuba kamu bayangkan kalau umat Islam ni ramai, ribu-ribu, puluhan ribu. Kalau semua yang keluar pukul 8.30 pagi dan datang ke masjid, dalam waktu yang sama, jalan jam. Bila jalan jam, kalau aku sembahyang hari raya dahulu, ramai umat Islam yang tak sempat nak solat hari raya. Sebab dia khutbah saja. Okey, mana dia bersama pahala dia khutbah dengan solat hari raya. Dia khutbah dengan solat hari raya, dengan solat hari raya, dari segi pahala besar pahala solat hari raya. Dengan sebab itulah aku solat hari raya, dengan sebab itulah aku baca khutbah dahulu. Aku baca khutbah dahulu dengan alasan, dengan tujuan kerana nak tunggu umat Islam supaya semua mereka sempat sampai ke masjid sebab jalan jam. Jadi bila semua dah sampai ke masjid, barulah aku solat hari raya. Jadi aku baca khutbah dahulu dengan dia nak bantu orang Islam, nak tunggu orang Islam supaya semuanya sempat sampai ke masjid dan boleh solat hari raya bersama-sama. Jadi kalau aku sembahyang hari raya dahulu, ramai yang tak sempat solat hari raya hanya sempat dengan khutbah. Sedangkan solat hari raya lebih besar pahala berbanding dengan khutbah. Sebab itulah aku baca khutbah dahulu. Jadi oleh kerana alasan dia guna sabar, reason dia guna sabar, yang walaupun Rasulullah tak pernah melakukan, maka sahabat pernah juga. Jadi oleh kerana itu ulama kata bukan sebuah benda bid'ah tak boleh kita nak buat. Tengok alasan itu macam mana. Dalil yang tiga itu maksudnya. Dalil yang tiga ini berdasar kepada pengamalan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memang diberi gelaran sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, presiden dari Ibnu Hadis. Menjadi rujukan sebuah aliran, bukan saja ahli sunnah, orang Wahabi pun ada juga semua merujuk pada Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari ini. Ada juga semua Ibnu Hajar Al-Asqalani bila dia kata hadis ini sahih, hadis ini dhaif, perawi ini lemah, perawi ini siqah, perawi ini sahih, maka orang tak berani dan juga semua cabar pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bila kita baca biodata itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia telah membuat satu bid'ah yang memang tidak ada dalam hadis juga semua. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, hadis sahih tak ada, hadis hasan tak ada, hadis dhaif tak ada, hadis maudhu' pun tak ada. Sahabat tak pernah buat, ulama qurun kedua tak pernah buat, ketiga tak pernah buat, keempat tak pernah buat, kelima tak pernah buat, qurun keenam baru buat. Ijtihad semata-mata. Apa dia amalan tersebut? Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ada semua. Bid'ah yang dibuat, dia telah menjadikan suatu amalan tradisi. Bukan kadang-kadang tradisi, setiap kali bila nak mulakan majlis itu, beliau memulakan membaca suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Orang apa-apa. Sebelum daripada dia nak belajar, dia baca dulu Sabbihis. Ada juga semua. Kalau pagi ulama-ulama besar datang buat kuliah, kita kata sebarang berkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita mula dengan Al-Fatihah. Kalau kita mula dengan Al-Fatihah, cuma bid'ah juga. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia baca suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Satu surah lagi masuk. Bukan dia baca surah, dia baca ramai-ramai. Dia baca ada, dia baca belajarin. Lepas dia baca suratul A'la, dia baca selawat kepada Rasulullah, berdoa, lepas tu baru mula ke majlis ilmu. Memang amalan ni tak ada lagi masuk. Tak ada dalam hadis. Dia ijtihad semata-mata. Jadi tak betul lah orang Wahabi dia kata, oh tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak boleh buat. Tak betul dia masuk. Ini contoh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amalan tradisi. Dan amalan ini telah dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Kalau kita pergi ke India, kita pergi ke Pakistan, madrasah hadis yang besar India di Pakistan, bila nak start majlis ini, mereka mulakan membaca suratul A'la. Tak ada dalam hadis. Di bid'ah confirm balik masuk. Tak ada dalam Quran. Orang bertanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wahai Syekh, mengapa kamu ni bila mulakan majlis ini bukan mula baca suratul A'la? Dia Rasulullah tak pernah buat ni. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sahabat tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat, ulama qurun keempat tak ada, kelima tak ada. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni lahir pada tahun meninggal dunia pada tahun 852 Masih. Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 Masih. Ulama qurun ke-8 dan ke-9. Jadi bila orang tanya dia,
Wahai Syekh, apa reason kamu? Apa dalil kamu? Kamu sanggup membaca suratul A'la pada setiap perbulan majlis ilmu kamu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, memang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sahabat tak pernah buat, Rasulullah tak pernah buat, memang lah. Jadi ijtihad semata-mata. Aku buat benda ni walaupun tak ada dalam Quran, walaupun tak ada dalam hadis. Kerana aku ikut amalan tuk guru aku, kata dia. Siapa dia tuk guru dia? Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi telah mengeluarkan 3 tokoh ulama terkemuka dalam ilmu hadis. Siapa dia? Yang pertama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Yang ketiga Al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi. Ulama-ulama kumpul dalam ilmu hadis. Jadi Zainuddin Al-Iraqi setiap kali dia mulakan majlis ilmu, dia mulakan membaca suratul A'la. Orang tanya dia, orang tanya Ibnu Hajar, orang tanya Zainuddin Al-Iraqi, tu guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wahai Syekh, apa alasan Syekh? Setiap kali dia mulakan majlis ilmu baca suratul A'la dengan jari mula tengah merapap. Dia tak ada dalam Quran dan dalam hadis. Apa alasan? Dia kata memang tidak ada dalam Quran dan dalam hadis. Ini merupakan ijtihad. Sebab aku baca suratul A'la pada permulaan setiap majlis yang walaupun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kerana dalam suratul A'la dia ada 4 ayat. Dalam suratul A'la dia ada 4 ayat yang tidak ada dalam surah-surah lain, yang menjadikan suratul A'la sesuai dibaca pada permulaan setiap majlis ini. Ayat yang pertama berbunyi sanuqri'uka fala tansa. Ayat yang kedua fadzakir in nafa'ati dzikra. Ayat yang ketiga inna hadza la tasrul ula. Ayat yang keempat suhufi Ibrahim wa Musa. Kerana 4 ayat ini dah dibawa. Zainuddin Al-Iraqi kata, aku sanggup membaca suratul A'la pada permulaan setiap majlis ilmu aku, yang walaupun Rasulullah tak pernah melakukan, yang walaupun tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran. Okey, yang dibawa semua. Kita ambil contoh, mana kesesuaian ayat yang pertama dengan majlis ilmu? Munasabah dia mana? Ayat yang pertama berbunyi sanuqri'uka fala tansa. Maksudnya kami akan membaca kepada kamu hai Rasulullah. Mana Jibril akan membaca kepada kamu hai Rasulullah ayat-ayat suci Al-Quran, di mana bila kamu dengar saja ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Jibril, on the spot kamu akan ingat dan kamu tidak akan lupa buat selama-lamanya. Itu maksud ayat pertama. Jadi kata Zainuddin Al-Iraqi, berdasar kepada ayat yang pertama ini, aku mengharapkan bila aku belajar dengan sebab aku baca suratul A'la pada permulaan setiap majlis ilmu, bila aku belajar, aku mengharapkan ada murid aku, bila dia dengar saja ilmu yang aku sampaikan, dia terus ingat on the spot. Dia tak akan lupa buat selama-lamanya, sebagaimana Rasulullah bila dia dengar saja ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Jibril, dia terus ingat dan tak akan lupa buat selama-lamanya. Dan bukan saja ada murid aku tak lupa, aku yang belajar, kadang-kadang tunggu berlupa. Aku yang belajar juga, aku harapkan ilmu yang aku sampaikan kepada anak murid aku, bukan saja anak murid aku tak lupa, aku juga tak lupa. Dia sebab aku baca suratul A'la. Dia ada maksud. Dia jelas. Di bid'ah yang jelas bahawa ini menjadi dalil yang jelas bahawa bukan semua bid'ah ni tak boleh kita nak buat. Tengok alasan tu macam mana, reason tu macam mana. Yang walaupun Rasulullah tak pernah melakukan, kalau alasannya berasa apa, boleh kita buat. Itu dalil yang dimaksud. Daripada sini kita dapat satu ilmu baru. Kita dapat satu ilmu baru. Iaitulah kalau kita nak anak kita belajar fakulti perubatan ilmu semua. Nama-nama ubat tu pun pelik macam ular ilmu semua. Dan tidak lagi susah. Anak kita hafal Quran ilmu semua. Anak kita nak periksa SPM. Nak periksa start. Belajar di college, di universiti. Supaya cepat ingat, payah lupa, bacalah suratul A'la. Ilmu baru. Ini bid'ah ni. Ilmu baru. Jadi anak kita balik rumah, bagaimana kita kabur dolah, kamu pergi sekolah, bila cikgu masuk belajar matematik ke geografi ke fiqh ke tauhid ke apa saja, kamu baca suratul A'la sejak-sejak. Supaya apa? Cepat ingat, payah lupa. Kita baca tu juga. Kita dah tengah belajar. Saya ustaz, kuliah ni tiap-tiap malam dengar, tapi zero oleh ustaz. Semua kosong, lupa ustaz. Bagaimana supaya cepat ingat, payah lupa? Kita baca suratul A'la diam-diam. Tak ada masalah. Ini dalil di bawah. Bukan semua ulama kita boleh kita buat. Itu ada bawah 3 dalil. Dalam buku ini ada ahli bawah semua 30 dalil yang boleh baca.
Kemudian telah mendapat pengajaran daripada Syekh Nuruddin Al-Bajali dan juga daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey. Dalam buku ni ada Bosco, lepas ada sebut dalil barulah ada cerita isi Yesus Pasal. Dalam buku ni ada bawa sebut dan Yesus Pasal. Dan Yesus Pasal tersebut ialah masalah baca Yasin pada jemaah. Orang kata baca Yasin pada jemaah bid'ah. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Dalil ada sebut. Ada sebut masalah buat Maulid Rasul. Ada 29 bid'ah ada di Bosco. 29 dalil yang menyatakan bahawa sunat kita buat Maulid Rasul bid'ah hasanah. Ada masalah baca berzikir dengan jari, masalah baca Quran di kubur, masalah kubur subuh. Kemudian maksud beramal dengan hadis sahih mengikut pahaman kaum tua, mengikut pahaman ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan yang telah ditafsirkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi dalam buku dia ada memasukkan masalah dan isu. Dia bid'ah dia ada 40 isu. Kalau ada tulis lagi di pos mungkin mencecah sampai 3 jilid, 4 jilid, mungkin 5 jilid. Banyak isu-isu bid'ah dia ada tertulis lagi. Okey, kita ambil contoh baca Yasin pada jemaah. Sini baca Yasin pada jemaah, bacalah. Kita ambil contoh baca Yasin pada jemaah. Orang Arab Saudi dia kata tak boleh kita nak baca Yasin pada jemaah. Sebab apa? Sebab kita telah khususkan. Kita telah khususkan malam tertentu dengan ibadah. Tak ada dalam hadis dengan tidak ada satu pun hadis yang cerita Rasulullah ni pernah khususkan masa hari tertentu untuk melakukan ibadah. Oleh kerana Rasulullah tak pernah khusus, bila kita khusus kepada Jumaat untuk baca Yasin, kita telah buat satu benda bid'ah yang sesat. Sebab Rasulullah tak pernah buat. Kita kata tak betul. Ada hadis sebut Rasulullah pernah khusus masa tertentu untuk ibadah. Hadis dia riwayat Imam Bukhari ada sebutkan lagi. Daripada Abdullah bin Umar kata daripada Imam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar kata Abdullah bin Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqibah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba fi kulli sabtin masyian wa raqibah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Disebut dalam hadis Rasulullah ni bila dia ziarah Masjid Quba dia tak pergi hari lain, dia pergi hari Sabtu saja dengan Rasulullah. Kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang menunggang kenderaan. Rasulullah tak pilih hari lain. Bila dia ziarah Masjid Quba dia pilih hari Sabtu saja. Jadi kata Abdullah bin Umar, oleh kerana Rasulullah ni bila nak pergi ziarah Masjid Quba dia pilih hari Sabtu, maka akhir macam itu juga. Sama ada pada masa Rasulullah hidup ataupun Rasulullah telah meninggal dunia, Rasulullah wafat, bila aku nak pergi ziarah Masjid Quba aku akan pilih hari Sabtu. Sebab apa? Sebab aku ikut sunnah Rasulullah. Berdasarkan kepada cerita ini, cerita bahawa Rasulullah hanya datang Masjid Quba pada hari Sabtu saja, maka Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari ini menjadi dalil bahawa boleh kita khususkan masa tertentu, hari tertentu, malam tertentu untuk beribadah. Boleh kita nak baca Yasin pada jemaah, kita nak khusus pada jemaah baca Yasin. Boleh selama sebab Rasulullah khusus hari Sabtu untuk ziarah Masjid Quba, ziarah masjid ibadah. Sebab kalau Rasulullah khususkan hari Sabtu untuk ziarah Masjid Quba, maka boleh kita khusus kepada Allah untuk baca surah Yasin. Itu dalil. Lepas tu dia kata, oh tak boleh kita baca surah Yasin saja, asyik baca surah Yasin saja. Dia kata tak boleh, itu bid'ah, Rasulullah tak pernah buat. Kita kata tak betul. Sebab apa? Sebab ada hadis. Kita tengok contoh dalilnya. Sebab apa boleh kita baca Yasin saja pada jemaah? Dalilnya disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, disebut dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, inna li daran yaqumul lail fala yaqrabuha illa qul huwallahu ahad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku ada seorang sahabat jiran tetangga yang bernama Qatadah bin Uqbah. Jiran tetangga aku, di sahabat aku Qatadah bin Uqbah, dia suka bangun tahajud. Tiap-tiap malam bangun tahajud pada pukul 10. Tapi yang pelik dia Qatadah ni, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila aku intai dia buat ibadah, aku sendiri aku dapati Qatadah bin Uqbah ni bila dia bangun qiyamul lail tiap malam, tak ada surah lain dia baca kecuali dia baca qul Allah saja. Asyik baca qul Allah saja dia masuk. Qatadah bin Uqbah kalau dia bangun pukul 12 malam, tidur pukul 10 malam, bangun pukul 12 malam, daripada pukul 12 sampai pagi dia asyik baca qul Allah, qul Allah, qul Allah,
Qul huwallahu, tak ada surah lain yang dibawa semua. Jadi oleh kerana dia buat, oleh kerana tiap-tiap malam asyik baca Qul huwallahu, akhirnya satu pagi aku pergi ribut pada Rasulullah. Aku rasa lekih lah, yang tak qol tu lah, disebut dalam hadis. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri rasa, Abu Sa'id Al-Khudri merasakan bahawa amal qadar ini lekih, tak betul lah asyik baca Qul huwallahu. Lepas satu pagi lepas solat subuh dia ribut pada Rasulullah. Bila dia cerita kepada Rasulullah cara ibadah, Qatadah bin Nu'man setiap malam bila bertahajud asyik baca Qul huwallahu, apa kata Rasulullah? Rasulullah kata walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Rasulullah kata demi yang diriku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya suratul Ikhlas, sesungguhnya Qul huwallahu yang dibaca oleh Qatadah bin Nu'man ni, sekali dia baca Qul huwallahu menjamai 1/3 Al-Quran. Pahala ni di antara dalil dia orang kata baca Qul huwallahu banyak pahala tu kan. Dalam cerita ni lah. Jadi Rasulullah kata jangan selekeh. Dia buat betul dan sebab apa? Sebab sekali baca Qul huwallahu pahala dia 1/3 Al-Quran. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa ini menjadi dalil bahawa boleh kita khususkan surah tertentu kita nak baca. Kita nak baca apa? Kita nak baca Qul huwallahu, oleh kerana kita rasa Qul huwallahu ni besar pahala, kita baca Qul huwallahu. Kita nak baca Yasin wal saja boleh, tak mau baca surah lain. Nak baca surah Yasin tak ada masalah. Kalau dia kata baca Yasin wal itu bid'ah, Qatadah bin Nu'man lebih bid'ah daripada kita. Sebab kita baca sekali, Qatadah baca ribu-ribu kali tiap malam. Tak jadi masalah. Kita nak baca surah itu saja tak jadi masalah. Jadi kita tak cukup masa di Moscow. Dia rasa setakat kita saja kepada anak pada pagi ini sebab masa itu busuk juga pergi sekolah lah. Kita lupa. Untuk bicara buku ni, tapi itulah gambaran dalam Moscow. Jadi yang perlu kita pegang dalam Moscow yang pertama, kita sebab dalam pemikiran kita sebab dalam hati kita bahawa ulama yang menyatakan bahawa bid'ah itu ada hasanah dan ada dhalalah bila ila syarq kita sendiri kita baca. Yang kedua, pahaman ini merupakan pahaman ulama salah. Majoriti merupakan pahaman majoriti ulama. Dalam konteks Islam ni, negara yang menolak bid'ah salah satu saja adalah negara Arab Saudi. Sementara negara Islam yang lain semua dia menerima bid'ah hasanah. Ini kita kena pegang. Yang ketiga di Moscow, berdasarkan kepada dalil-dalil yang disebutkan tadi di Moscow. Aufal dan Moscow bahawa pahaman yang kita ada selama merupakan pahaman terbaik. Sebab apa? Ia merupakan pahaman ulama salah, telah diberikan oleh Ibn Ash-Shafi'i kita sendiri. Jadi setakat itu saya daripada hadapan pagi ini. Jadi buku dia di Moscow harga saja RM100 yang di Moscow, tapi promosi RM70 saja. Kalau di Moscow rasa mahal RM70 ini. Malam pagi ni bila McDonald buka, KFC buka pukul 10 buat ada 3 power masuk McDonald cukup dah RM70. Rasa tak cukup lagi Moscow. Ada cerita tak ada apa RM70 ilmu. Jadi beli buku ni membeli sambil menerima untuk tahfiz dan Quran wal Qiraah dan prospek masing-masing Kelantan. Jadi dia kali kedua ada sampai sini dan sebelum dia ada kalau ada yang terkata waktunya. Jadi Moscow untuk melalui Moscow sekali ini kami dalam rangka nak buat finishing, tengah nak buat finishing Masjid Ibn Syafi'i. Masjid Ibn Syafi'i ini lama kita bela sekali ini. Masjid ini dia sahaja dah siap semua dah. Dan bila kita dah guna 2 tingkat pertama, kita dah guna sekali kita nak finishing tingkat yang 3, ubah dan darah. Masjid ini kalau kita bagi kontrak, kalau di Kelantan ni adalah 10 juta, kalau beliau kata ada 10 juta. Sebab boleh membuatkan 3,500 orang nak buat dalam satu masa. Sekali kita tidak buat urusan tak dapatkan kita dapat buat solat Quran. Jadi masjid ini 4 tingkat ni, termasuk pada pun 4 tingkat. Jadi untuk menjahit proyek tersebut ada bawa keluarkan sedi wakaf. Sedi wakaf ni. Jadi sedi wakaf ni kita beli, kita lihat, kita hadiahkan pada untuk ibu bapa kita dalam balik-balik kita. Sebab orang mati dari Rasul kata dia biasa mengharapkan bantuan daripada orang hidup semacam orang bahaya. Al-bayyitu fil qabri kal ghariqil mustaghith. Orang yang mati yang ada dalam kubur kalau dia diazab oleh Allah Ta'ala, dia tergesa mengharapkan bantuan daripada orang hidup seperti orang bahaya. Orang bahaya di dalam depan mata kita, hulu kain bukan kain.
Hulu pisau pegang pisau, hulu batu pedang pegang batu pedang. Hulu lah perempuan bahaya ini dia akan pegang, meluka tangan pun terkesak. Rasulullah kata sebagaimana orang yang bahaya terdesak mengharapkan bantuan daripada orang yang berada di daratan. Hulu kayu pegang kayu, hulu batu pedang pegang batu pedang, meluka tangan pun terkesak. Maka begitulah orang dalam kubur kalau dia azab oleh Allah Ta'ala, terdesak mengharapkan bantuan daripada orang ini. Sebab itulah kita buat kubur arwah, kita buat tahlil arwah, kita baca Quran di kubur itu di antara Nabi dan sebut dalam ini. Itu dia buat semua. Okey, jadi ahli buat semua sejauhkah dia harga dari RM150. Hari ini kita nak buat, kita nak bagi special sikit. Sedia sewakan RM50 satu. Kalau siapa dia beli 2 sedia wakaf ni RM100 maknanya. Siapa beli 2 sedia wakaf ni RM100, dia dapat free buku ni. Encyclopedia Bid'ah. Jadi mana dapat, jadi yang dapat buku pun dapat. Beli 2 sedia wakaf ni dapat 1 free Encyclopedia Bid'ah. Ataupun mungkin di antara ahli buat kita yang dah beli buku Encyclopedia Bid'ah ni, kalau dia beli 100 dia tak mahu buku Encyclopedia Bid'ah ni, dia boleh ambil 2 buah buku lain yang ada tulis. Di antaranya 33 amalan mendidik anak soleh. Bagaimana nak lahirkan anak soleh? Bukan sedar zaman sekarang ni yang possible lahir anak soleh, tapi dia ada buku dia 33 amalan. Sesuai kalau kita buat hadiah untuk orang nak kahwin, pengantin baru nak kahwin kita bagi. Kalau kita kata, kalau orang kata ustaz saya tak ada anak nak bagi kat cucu. Cucu besar dah ustaz, cici tak ada masalah. Sebab ulama kata kalau kita ada seorang saja anak soleh dah cukup untuk lahir kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dan satu lagi buku yang baik adalah Q&A, question and answer. Question and answer, soal jawab agama, Syekh Nuruddin Al-Badar. Jadi ceramah-ceramah beliau dalam YouTube, dalam TV Hijrah, dalam TV, kita bukukan dalam bos. Jadi buku ni harga saya kita berapa ini? Buku ni RM30. Jadi siapa dia beli sedia wakaf ni, dia boleh ambil RM100, dia boleh ambil juga 2 buku. Kalau tak mahu buku bid'ah, dia boleh ambil 2 buku ni. Ada buku lain, tapi 2 buah ya. Di antara yang lagi buku Martabah Ilmu dan Ulama, karya Syekh Nuruddin diterjemah dalam bahasa Melayu. Bagaimana kehebatan belajar dan juga dari ulama. Dan buku lain lagi Misteri Alam Kubur, hebatnya hari Jumaat. Boleh tengok di belakang saya. Jadi ada sakit kerana saya daripada agama dan yang baik kepada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada Tuhan yang rezeki. Aku ni qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna al-'abda وعلم الهدى عن السلام اللهم اللهم اجعل من علماء العالمين واجعل من الصالحين صلى الله عليه وسلم